So we moving on to question number 2. Alright, so in question number 2, we are given a flask with volume of 1.5 liter. So ini bukan dalam SI unit, so make sure you convert to SI unit. And then provided with stopcock, okay, dia bertutup, contain ethane gas, okay, at 300 Kelvin. Luckily dia bagi kita temperature dalam SI unit, and then atmospheric pressure dia bagi lagi dalam SI unit. The molar mass of the ethane, or dia bagi molar mass, very good. And then tapi molar mass ni bukan dalam SI unit. Yang ini selalu pelajar silap juga. Ini adalah SI unit bagi chemistry tapi bukan dalam physics. Alright, so then the system is warm to a temperature of 490K with the stopcock open. Okay, so dia warm up, ni temperature yang kedua dia lah. Okay, open so means constant pressure, and then the stopcock then close, and then the flask is cold to its original temperature. Okay. So kita keluarkan information. Kita suka keluarkan information. T0 is equals to original dia adalah 300K. And then dia punya final, dia punya satu lagi adalah ni bukan final lah, T2 is equals to 490K. 490 Kelvin. Okay. So dia punya pressure initial adalah atmosphere 1 atm, 1.013 times 10 to the power of 5 Pascal. Okay, dalam SI unit, very good. And then bagi kita volume is equals to 1.5 liter. Definitely ini kau kena convert kepada SI unit. Right? Dan dia juga bagi kita dia punya molar mass dalam 30.1 gram per mole. Okay, ni kena convert kepada SI unit. For those yang tak tahu apa SI unit bagi molar mass, dia punya SI unit adalah kilogram per mole. Okay, so SI unit ini digunakan dalam fizik. Alright, so kita baru baca soalan A. What is the final pressure of the ethane in the flask? So definitely dia nak tanya pasal second situation. So second situation adalah the stopcock is then closed and the flask is cooled down to its original temperature. Alright, so first nak tahu kita nak pakai law apa. So basically ini adalah Boyle's law, not constant temperature. Ini adalah constant volume, Charles law. Okay, Charles law. So tapi mungkin ramai susah yang nak ingat formula kan, apa semua Charles law macam mana. Senang sahaja kan. Ini cara macam mana aku nak ingat formula. Aku tulis equation dulu. PV is equals to nRT. Okay, ni cara aku So then kau potong apa yang constant. nR definitely lah constant. Kan? So PV kat sini yang constant kali ni adalah dia punya volume constant. So kau ada P dengan T, nampak? Kau punya ni ada P dan T. So dia punya formula dia adalah P1 over P2 is equals to T1 over T2. Oh, macam mana pula aku dapat formula ni? Tak apa, aku tulis step by step. Macam tadi aku cakap dia P dengan T kan. So senang je. P1 is equals to T1. P2 is equals to T2. So divide ratio method. Nampak? Macam mana aku dapat formula? Okay, so dapatlah formula P1 over P2 is equals to T1 over T2. Alright. So kira dia punya masukkan nilai. Alright, so ini initial dia adalah yang diberi. Kau nak cari P2 sama dengan berapa. Alright, dapat jawapan. Kita pergi soalan seterusnya, soalan B. How many grams of ethane remain in the flask? Okay. So right now kita dah tahu dia punya equation kan. Maksudnya kita dah tahu dia punya pressure. Kita ada nilai lah. Okay, pressure kita ada ni final
kita dah ada nilai P2. P2 kita ada nilai. Okey, kita dah ada nilai tadi T2 pun kita ada. Okey. Kita ada nilai V2. V2 constant volume lah. V2. Okey, volume dia constant. Okey. So, volume dia constant yang mula-mula tadi. Dan kita dah tiga-tiga nilai ni. Ini soalan B Kita masukkan sahaja dalam equation. PV is equals to nRT. Okey. Pun datang tanya, cikgu kat sini mana ada mass? Ada. Dia ada mass kat sini kan. So, equation ini kita boleh convert kepada PV is equals to mass over molar mass darab dengan RT. So, jadikanlah M subject matter. So, dapat jawapan. Cikgu, kenapa kita kena guna yang T2? Boleh tak kita guna boleh tak kita guna P2? Okey, so aku tersilap kat sini sikit Ini mula-mula tadi adalah constant pressure. So constant pressure ini adalah P1 Okey, ini P1. Okey, bukan P2. Okey, basically kau boleh gunakan mana-mana sahaja. Dia ada 3 situation kan. Ni initial yang mula-mula tadi. Dan dia warm up. Dia panaskan. Okey, dia panaskan kat sini. Dia dapat second condition. Okey, dan dia cool down. Okey, dia cool down macam ni. So, dia akan dapat third situation. Alright. So, basically tak ada masalah pun kau nak pakai mana-mana antara yang kedua ataupun yang ketiga. Kenapa? Between these two, dia constant volume. Okey. Dekat 2 dengan 3, dia constant volume. Maksudnya bilangan dia sama. Kau tak boleh pakai yang pertama ni. Initial ni tak boleh pakai. Kenapa? Sebab pada masa tu definitely volume dia berubah. Kan volume dia berubah pergi second. Sebab apa? Sebab dia terlepas keluar. Tadi dia buka kan, terlepas keluar. So volume dia berubah. Tapi untuk second dengan third ini, kan dia punya volume dia sama. So definitely bila volume sama, so mass dia sama. So kau boleh pakai mana-mana situation. So untuk yang ini tadi, situation adalah P1. Lepas tu V2 and T2. Alright, ini situation. So kau boleh pakai nilai yang ini. Ataupun kau boleh pakai third situation, yang mana dia punya equation dia adalah P2. Lepas tu V dia still constant. Kan? So V2 ni V2 1.5 liter, right? So and then T dia adalah T1, temperature, sebab dia dah cool down to original temperature. So mana-mana pun kau boleh masuk, kau akan dapat nilai yang sama. Alright, kau akan dapat nilai yang sama. So tak ada, kau boleh cuba dua-dua, second and third. Tetapi tak boleh guna initial. Kenapa tadi macam aku cakap? Sebab daripada initial ke second tu volume dia berubah. Bukan volume bekas tu berubah, tak, volume bekas tak berubah, tapi volume of the gas inside because the gas is expand. So maksudnya ada some of the gas escape from the container. Faham macam kita belajar sebelum ni, chapter sebelum ni kan. Bila dipanaskan liquid, kan dia melempah keluar. Macam ni lah sama. Macam aku cakap sebelum ni kan. Yang kita belajar pasal liquid inside the container tu adalah kesinambungan. Kita nak masuk dalam chapter ni. Ni lebih kurang sama. Ya, cuma kali ini kita punya liquid adalah gas. Faham? Clear? Alright, very good. So, we have finished with LO 13.1. Kan? So, senang sahaja kan. So, hari ni aku dah clearkan ke korang macam mana nak gunakan equation PV is equal to nRT. Okay. So, solving problem dia kebanyakan menggunakan ratio method. Alright. Yang kedua, aku dah bagi kat korang macam mana cara aku nak ingat equation bagi Boyle's law, Charles law and pressure law. Okay. So, simple saja macam aku tunjuk tadi. Kan, tulis equation. Kan, aku ulang PV is equal to nRT. And then kau potong mana-mana yang constant. Definitely NR ini adalah constant. So kau potong mana-mana satu.
Sebagai contoh, kalau Boyle's law, temperature constant, potong. So, kau akan dapat equation PV. Nampak? PV sahaja. So, dia punya equation bagi Boyle's law adalah P1 V1 is equals to P2 V2. Senang nak ingat kan? Itu cara macam mana aku ingat. Alright. So, aku nak ingatkan kat sini bila aku cerita macam mana, ini adalah cara macam mana aku ingat atau cara macam mana aku faham. So basically kalau katakan korang tak boleh ikut cara aku, tak apa. Tak ada masalah. Sebab ini adalah aku sebagai manusia kan. Aku tak boleh harapkan semua orang akan ikut cara aku, tak. Korang bebas untuk menggunakan apa-apa cara sekalipun. Okay, tapi let's say kalau korang tak faham dengan cara aku, please datang jumpa aku. Kan? Sebab takut nanti bila kau datang pergi jumpa dengan orang lain, dia pun tak faham dengan cara aku. Kan? So kalau ada korang tak faham dengan cara yang aku pakai, so please datang dengan aku, tanya dengan aku. Okay? Clear? Alright, very good. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.